can rewrite the story. Tonight we're forever young. Yeah, tonight we're forever young. Through the pain and the heartaches, there's still love for everyone. There's still love for everyone. Hey, would you believe me if I said we are here for a reason now? This is our life, this is what counts, this is for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Fatihah binti Farazi dan saya daripada kelas DPSU Pak C, nombor matrik DSU 20202525. Jadi di sini saya akan menerangkan secara ringkas mengenai pelancongan Islam. Seperti mana yang kita tahu, bila sebut pelancongan je orang mesti akan fikir macam pergi bercuti ataupun bersukaria dengan rakan-rakan dan keluarga ataupun keluarga. Tapi tahu tak apa sebenarnya maksud pelancongan Islam tu? Terlebih dahulu, saya akan menerangkan beberapa makna tentang pelancongan. Jadi pelancongan ni dia merupakan suatu fenomena kompleks yang mempunyai pelbagai dimensi macam sosiologi, tingkah laku, ekonomi, politik, budaya dan alam sekitar yang mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat moden. Pelancongan ni juga dia bukanlah suatu aktiviti atau fenomena yang baru, tetapi dia juga merupakan perkembangan teknologi terutamanya dalam bidang penerbangan. Dia macam bidang penerbangan ni dia telah membantu untuk mempercepatkan aktiviti melancong. Jadi, secara umumnya pelancongan ni dia dapat ditakrifkan sebagai pelancongan yang merupakan gerakan manusia ke destinasi lain di luar tempat tinggal dia, macam kegiatan yang dilakukan selama berada di destinasi tersebut dan kemudahan yang disediakan untuk memenuhi keperluan dalam melancong. Pelancongan dalam Islam ni dia bermula dengan motif atau motivasi Islam dan ianya dijalankan mengikut prinsip syariah. Dalam pada itu, aktiviti pelancongan ni juga dia bukan hanya terhad kepada perjalanan, tetapi dia juga perjalanan dalam mengerjakan haji dan umrah. Jadi dia macam apa jua perjalanan yang kita buat pun motivasi dia tetap untuk merapatkan silaturahim dan fisabilillah. Serta kita tidak menyimpang daripada ajaran Islam. Macam kita mestilah buat aktiviti yang bertujuan untuk melihat keindahan ataupun keindahan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengikut pada prinsip ini, pelancongan ni dia bertujuan untuk kesihatan, pendidikan, penghayatan, kebudayaan dan perniagaan yang boleh dikategorikan sebagai perbuatan melancong dengan motivasi Islam. Tujuan melancong dalam Islam ni juga dia haruslah membawa kepada faedah. Macam apa benda aktiviti yang kita lakukan pun ketika melancong tu dia mesti membawa kepada faedah yang baik. Islam juga mengharuskan agama Islam untuk melancong, bukanlah hanya untuk bersukaria atau berhibur semata-mata. Tetapi agama Islam ni dia diharuskan untuk mengembara dengan mempunyai matlamat yang tersendiri sebagaimana yang ternyata di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi, sekian sahaja daripada saya mengenai penerangan tentang pelancongan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman Aiman bin Muhammad Fazli daripada kelas TPS 4A. Nombor metrik saya adalah DHSU 20202465. Hari ini saya nak terangkan beberapa topik tentang negara Jepun. Okey, yang pertama adalah latar belakang Jepun. Negara Jepun ialah sebuah kepulauan di Asia Timur yang terletak di sebelah barat Lautan Pasifik. Jepun terdiri daripada 6,852 pulau yang membentuk segugusan kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan ialah Hokkaido, Honshu iaitu pulau terbesar, Shikoku dan Kyushu. Lebih kurang 97% wilayah daratan Jepun berada di keempat-empat pulau terbesarnya. Sebahagian besar pulau di Jepun berguna ganang dan sebahagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepun ialah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi yang pedang. Penduduk Jepun jumlahnya adalah 128 juta orang yang menjadikan negara ke-10 paling ramai yang penduduknya di dunia. Tokyo ialah ibu negara Jepun yang bertaraf kawasan metropolitan. Tokyo Raya ialah sebutan untuk Tokyo dan beberapa bandaraya lain yang berada di wilayah-wilayah sekelilingnya sebagai daerah metropolitan yang terluas di dunia. Tokyo Raya diduduki lebih kurang 30 juta orang. Yang kedua saya menceritakan iaitu iklim dan geografi. Jepun memiliki lebih daripada 3,000 pulau yang terletak di pesisir Lautan Pasifik di timur benua Asia. Istilah Kepulauan Jepun merujuk kepada 4 pulau besar dari utara ke selatan, Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu serta Kepulauan Ryukyu yang berada di selatan Kyushu. Sekitar 70% hingga 80% daripada wilayah Jepun terdiri daripada kawasan perkebunan yang berhutan-hutan. Oleh itu sesuai untuk kegiatan pertanian, industri serta penempatan kediaman. Daerah yang curam berbahaya untuk dihuni kerana risiko tanah runtuh akibat gempa bumi, keadaan tanah yang tidak kukuh dan hujan lebat. Oleh sebab itu, kebanyakannya kawasan penempatan tertumpu pada kawasan pesisiran pantai. Jepun ialah sebuah negara yang terpadat penduduknya di dunia. Jepun sering mengalami gempa bumi yang lemah atau sederhana dan ada kalinya letusan gunung berapi sering kerana terletak di atas lingkaran api Pasifik di pertemuan tiga plat tektonik. Gempa bumi yang kuat pula boleh menyebabkan tsunami. Setiap abad di Jepun terjadinya berapa kali tsunami. Kejadian gempa bumi terbesar yang terjadinya sehingga kini di Jepun berlakunya di perlautan pantai timur berdekatan, sendai yang menyebabkan tsunami pada tahun 2011. Keadaan geografi menyebabkan Jepun memiliki banyak sumber mata air panas dan sebahagian besarnya telah dibangunkan sebagai kawasan pelancongan. Iklim Jepun terbahagi atas 6 zon iklim, antaranya Hokkaido, Laut Jepun, Tanah Tinggi Pusat, Laut Pedalaman Seto, Lautan Pasifik dan Kepulauan Ryukyu. Okey, yang pertama adalah Hokkaido. Hokkaido ni kawasan paling utara beriklim sedang dengan musim dingin yang panjang dan membengkukkan serta musim panas yang sejuk. Kepanasannya tidak besar namun salji banyak turun ketika musim dingin. Yang kedua adalah Laut Jepun. Laut Jepun ni di pantai barat Pulau Honshu. Tiupan angin dari barat laut membawa salji yang sangat lebat. Pada musim panas, kawasan ini lebih sejuk dibandingkan kawasan Pasifik. Walaupun demikian, suhu di kawasan ini ada kalanya dapat menjadi sangat tinggi akibat fenomena angin fon. Yang ketiga adalah Tanah Tinggi Pusat. Wilayah ini beriklim pedalaman dan perbezaan suhu purata antara musim panas dan musim dingin yang amat ketara. Perbezaan suhu antara waktu malam dan siang juga agak ketara. Yang keempat adalah Laut Pedalaman Seto. Barisan pegunungan di kawasan Chugoku dan Shikoku ni menghalangi jalur tiupan angin musim sehingga kawasan ini sepanjang tahun beriklim sedang. Yang kelima adalah Lautan Pasifik. Kawasan pesisiran pantai timur Jepun mengalami musim dingin yang sangat dingin
namun tidak banyak turun salji. Sebaliknya, musim panas menjadi begitu lembap akibat tiupan angin musim dari tenggara. Akhir sekali adalah nombor 6 iaitu Kepulauan Ryukyu. Kepulauan di darat barat daya Jepun termasuk Kepulauan Ryukyu beriklim subtropika. Panas waktu musim dingin dan suhu yang tinggi sepanjang musim panas. Kepanasan sangat tinggi, terutama selama musim hujan, di samping sering mengalami ribut taufan. Bilangan penduduk Jepun dianggarkan sekitar 127,614 juta, iaitu perarakan 1 Februari 2009. Masyarakat Jepun adalah homogen dari segi etnik, budaya dan bahasa, dengan bilangannya pekerja asing yang sangat sedikit. Di kalangan penduduk minoriti yang kecil di Jepun terdapat orang Korea Zainichi, Cina Zainichi, orang Filipina, Brazil dan Peru. Pada 2003 terdapat 136,000 warga negara barat yang menjadi ekspatriat di Jepun. Kewarganegaraan Jepun diberikan kepada bayi yang dilahirkan daripada ayah atau ibu berkewarganegaraan Jepun. Ayah berkewarganegaraan Jepun yang meninggal sebelum kelahirannya, atau bayi yang lahir Jepun dengan ayah atau ibu yang tidak diketahui atau tidak dimiliki kewarganegaraan. Suku kaum yang paling dominan ialah penduduk asli yang bergelar orang Yamato dan kelompok minoriti utama yang terdiri daripada penduduk asli Ainu dan Ryukyu ditambah kelompok minoriti sosial yang dipanggil Burakumin. Pada tahun 2006, kadar jangka hayat di Jepun ialah 81.25 tahun, iaitu antara tertinggi di dunia. Namun usia purata penduduk Jepun semakin meningkat. Kesan ledakan kelahiran pasca perang diikuti penurunan kadar kelahiran. Pada tahun 2004, sekitar 19.5% daripada populasi Jepun adalah berusia atas 65 tahun. Seterusnya adalah fokus pelancongan di negara Jepun adalah Tokyo. Tokyo adalah satu daripada 47 wilayah di Jepun yang terletak di bahagian timur pulau utama Honshu dan merangkumi kepulauan Izu dan kepulauan Ogasawara. Metropolis Tokyo terbentuk pada 1943 hasil pergabungan bekas wilayah Tokyo, iaitu Tokyo-fu dan Bandaraya Tokyo. Kerajaan Metropolitan Tokyo yang mentadbir kesemua 23 wad khas di Tokyo. Setiap satunya ditadbirah sebagai bandaraya yang meliputi kawasan bekas bandaraya Tokyo dan juga 39 kawasan pembandaran di bahagian barat wilayah dan 2 kepulauan luar. Walaupun bukan bandaraya, dari segi alasan-alasan teknik, Tokyo dianggap sebagai ibu negara dan bandaraya terbesar di Jepun. Tokyo juga merupakan pusat budaya otaku di Akihabara dengan banyak permainan anime dan kedai elektronik. Sementara daerah Harajuku dan Shibuya terletak di seluruh dunia kerana sumbangan mereka terhadap fashion dan budaya kawaii, iaitu comel. Namun, budaya tradisional masih hidup di Tokyo dengan sejumlah kuil dan kuil di seluruh kota seperti kawasan Asakusa yang bersejarah, festival yang diadakan sepanjang tahun dan juga stadium sumo yang terbesar di dunia. Akhir sekali adalah 5 tempat menarik yang wajib dikunjungi di Jepun. Antaranya adalah Tokyo Disneyland dan Disney Sea. Tokyo Disneyland ni adalah sebuah taman tema yang dibina berdasarkan filem yang dihasilkan oleh Walt Disney. Taman tema ini dibina pada tahun 1983 dan merupakan taman tema Disneyland pertama yang berada di luar Amerika Syarikat, manakala Tokyo Disney Sea pula adalah taman tema fantasi yang dibina berdasarkan legenda laut. Berbeza dengan Disneyland yang lebih cenderung ke arah golongan kanak-kanak, Disney Sea dibina bertujuan untuk menghiburkan pelawat golongan dewasa. Yang kedua adalah Senjoji Temple dan Nekashime Street. Senjoji Temple ni juga dikenali sebagai Asakusa Cannon Temple, adalah sebuah kuil Buddha yang terletak di Asakusa. Senjoji Temple ni adalah merupakan kuil yang tertua di Tokyo.
Selepas memasuki pintu gate utama hotel ini iaitu Kaminarimon, which is Thunder Gate, sepanjang perjalanan hingga ke pintu gate kedua Hozomon, terdapat deretan kedai cenderahati yang dipanggil Nekashime Street. Deretan kedai ini menjual pelbagai cenderahati tradisional Jepun yang unik dan menarik. Yang ketiga adalah Shibuya. Shibuya adalah antara 23 bandar utama di Tokyo dan terkenal sebagai kawasan membeli belah dan hiburan. Shibuya juga terkenal dengan kawasan persimpangan lintasan pejalan kaki yang paling sibuk di dunia yang dikenali sebagai Shibuya Crossing. Di Shibuya terdapat pelbagai butik pakaian yang menarik dan merupakan pusat bagi fashion remaja dan budaya. Selain itu, terdapat sebuah tunggak anjing yang terkenal sebagai tempat perjumpaan bagi masyarakat Jepun, iaitu Hachiko Statue. Legenda mengatakan bahawa anjing yang bernama Hachiko ini setia menunggu kepulangan tuannya di hadapan stesen kereta api Shibuya setiap hari walaupun selepas tuannya itu telah meninggal dunia. Keempat adalah Yoyogi Park. Yoyogi Park ni adalah taman yang terbesar di Tokyo dan amat terkenal sebagai tempat untuk beriadah dan berkelah bersama keluarga. Di taman ini terdapat pelbagai tarikan seperti tasik kecil, jabatan tradisional dan pelbagai jenis pokok yang cantik. Taman ini terletak bersebelahan dengan Meiji Shrine dan pengunjung akan dapat menikmati pandangan Yoyogi Park yang cantik sepanjang perjalanan hendak ke Meiji Shrine. Akhir sekali adalah Gunung Fuji. Gunung Fuji ni adalah gunung yang tertinggi di Jepun dengan ketinggian 3,776.24 meter. Gunung Fuji ni amat terkenal di dunia kerana bentuk puncak gunungnya hampir sempurna dan sekata menyerupai bentuk kon. Di sekeliling Gunung Fuji ini terdapat 5 tasik yang cantik iaitu Tasik Kawaguchiko, Tasik Saiko, Tasik Tamanagako, Tasik Shojiko dan Tasik Motosuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamira binti Rosi daripada kelas T Passion 4P. Okey, saya ingin menerangkan tentang aspek pelancongan halal di negara Jepun. Untuk Jepun berpotensi sebagai hukum halal ialah faktor utama yang membolehkan Jepun berpotensi sebagai hukum halal untuk benua timur jauh ialah kerana konsep halal yang menitik beratkan keselamatan, kebersihan dan jaminan kualiti makanan dan minuman harian seseorang. Okey, oleh itu produk yang dihasilkan berlandaskan perspektif halal bukan hanya diterima oleh perspektif tersebut. Okey, jika Muslim menerima produk halal kerana ia tuntutan syariah, bagi pihak bukan Muslim pula penerimaan makanan halal kerana ia memenuhi tuntutan mereka iaitu keselamatan, kebersihan dan kualiti. Kebersihan, keselamatan dan kesucian merupakan elemen yang amat ditekankan dalam Islam melalui konsep halal. Ia bersesuaian dengan budaya dan kepercayaan Jepun yang amat mementingkan keselamatan, kebersihan dan kualiti dalam menghasilkan makanan mereka. Okey, oleh itu ia bermakna rakyat Jepun mampu memahami konsep makanan halal, mampu mengaplikasikan konsep ini dan mampu membudayakan konsep makanan halal di kalangan masyarakat Jepun sebagai suatu yang bukan hanya diasaskan oleh agama Islam tetapi memenuhi prinsip kehidupan agama dan budaya rakyat Jepun. Okey, seterusnya pilihan hotel Muslim mesra dan hotel halal di Jepun. Okey, orang Malaysia kini menjadikan Jepun salah satu destinasi utama untuk pergi melancong, sama ada bersama keluarga, kawan-kawan ataupun bersendirian. Okey, selain itu restoran halal, hotel yang halal dan
menstrua Muslim juga perlu diutamakan bagi umat Islam. Hotel halal yang terdapat di Jepun terutamanya ialah Sheraton Miyako Hotel Osaka. Bagi yang beragama Islam seperti sejadah, terjemahan Al-Quran dan juga kompas kiblat. Selain itu, mereka juga menyediakan halal corner untuk sarapan pagi. Pihak Sheraton Miyako Hotel Osaka juga telah mendapat pengiktirafan halal Kyoto Council for Sharia and Halal Affairs Jepun. Bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir juga pernah menginap di situ. Ia merupakan salah satu hotel yang juga meniti beragam makanan halal untuk tetamu Muslim. Setiap makanan diletakkan label bahan. Pelbagai kelengkapan dan fasiliti disediakan untuk para pengunjung, termasuklah gym, kolam renang dan banyak lagi. Dan juga paling menarik, premium lounge di tingkat 9 yang membolehkan kita tengok pemandangan yang lebih luas dari atas. Tempat yang menarik untuk singgah adalah Kaige Incline, Kyoto Tower dan Kushimi Inari. Okey, restoran halal. Restoran halal yang terdapat di Jepun ialah Restoran Malaysia Boleh Osaka. Restoran ini milik orang Jepun sendiri yang bernama Shingo. Beliau telah membuka restoran ini lebih 15 tahun dan beliau sangat sukakan masakan Malaysia. Lokasinya adalah di sebelah Umeda Sky Building di Osaka. Kalau anda lalu sini, mereka akan gunakan trademark Zizan makan sini. Lagi-lagi kalau orang Malaysia. Mereka menyediakan ayam goreng panas dan sedap dimakan. Ianya terletak di Ameyoko Market, Eono. Okey, itu saja dari saya tentang aspek pelancongan halal di Jepun. Terima kasih. Would you believe me if I said we are here for a reason now? This is our life, this is what counts, this is for us. I will go anywhere for you. I will go anywhere for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli daripada kelas DPSU 4B. Nombor matrik saya DHU 202024675. Hari ini saya ingin menceritakan tentang pengurusan pelancongan di negara Jepun. Antara badan yang bertanggungjawab adalah MKJ Travels and Tours Sidin Berhad. MKJ Travels and Tours Sidin Berhad adalah sebuah syarikat agensi pelancongan yang berpusat di Tokyo, Jepun dan juga Malaysia di Shah Alam. Mereka merupakan bekas pelajar universiti di Jepun yang kini merupakan ejen rasmi dan pakar dalam semua urusan percutian yang melibatkan negara Jepun. Mereka telah menguruskan beratus-ratus kumpulan pelancong daripada Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Dengan visi untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dengan harga yang berpatutan, mereka sedia membantu anda. Antara tawaran yang ditawarkan oleh syarikat MKJ Travel and Tours ini adalah antaranya ialah Tokyo, Osaka dan juga Tokyo, Osaka. Harga bagi melancong ke bandar Tokyo bermula daripada RM2,132 sahaja dan anda akan menginap di sana selama 4 hari 3 malam. Manakala bagi bandar Osaka pula,
harga bermula daripada RM2,057 sahaja. Dan anda semua berada di sana selama 4 hari 3 malam. Dan yang terakhir adalah melancong ke bandar Tokyo Osaka, iaitu 2 buah bandar sekaligus. Akan tetapi, harganya adalah berbeza sedikit daripada yang saya sebutkan sebentar tadi. Harganya bermula daripada RM3,823 sahaja dan anda akan berada di sana selama 6 hari 5 malam. Baiklah, seterusnya saya ingin menceritakan tentang usaha pembangunan pelancongan Islam di negara Jepun. Organisasi dakwah atau pusat-pusat Islam di Jepun memainkan peranan penting di dalam memberi dan mengembangkan kefahaman agama Islam dalam kalangan penganut beragama Islam dan bukan beragama Islam. Di antara organisasi dakwah terawal yang ditubuhkan adalah The Association of Japanese Muslims. Ia terlahir hasil daripada perhimpunan pertama umat Islam Jepun sebelum dan semasa Perang Dunia Kedua, di mana beberapa orang Jepun yang memeluk Islam ini di China, Malaysia, Indonesia, Filipina pulang ke tanah air mereka pada akhir perang dan pada tahun 1953 mendirikan organisasi Islam pertama yang dianggotai oleh Muslim. Persatuan ini adalah Persatuan Muslim Jepun yang diasaskan oleh Sadiq Emaizumi, Umar Mita, Umar Yamaoka, Mustafa Komura dan Abdul. Persatuan ini memainkan peranan awal dalam memperkuatkan kehadiran Islam di Jepun, menyebarkan Islam dan memperkukuhkan hubungan antara Jepun Islam dalam pelbagai cara. Al-Hajj Umar Mita melawat India, Pakistan dan Arab Saudi dan di Mekah Al-Mukarramah. Beliau menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jepun, dibantu oleh Abdul Rashid Arshad, Mustafa Komura. Profesor Abdul Karim Saito sering berulang kali melawat negara Arab dan Islam. Persatuan itu juga menghantar kumpulan pelajar Muslim untuk belajar di Al-Azhar, yakni di Mesir dan negara-negara Arab. Mereka kini membentuk badan akademik yang penting dalam bahasa Arab dan Jabatan Kebudayaan Islam di Universiti Jepun. Dalam usaha untuk membantu minoriti Muslim di Jepun menghadapi cabaran yang dinyatakan, beberapa langkah sedang diusahakan oleh individu Muslim dan organisasi dakwah yang berkaitan. Antara usaha yang dilakukan adalah beberapa pusat Islam dakwah di Jepun dengan mengadakan kerjasama bersama universiti di Malaysia untuk menghantar para pelajar menjalankan latihan industri ke Jepun. Para pelajar yang dihantar ke sana akan dilatih untuk menjalani kursus bahasa Jepun secara intensif selama 2 jam sehari, menjalani latihan di restoran halal, menguruskan pusat dakwah Jepun, membuat kerja-kerja sukarelawan dan menganjurkan aktiviti pembelajaran bersama masyarakat Muslim. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahawa kajian ini menunjukkan situasi perkembangan agama Islam dan peranan organisasi dakwah di Jepun serta cabaran yang dihadapi oleh minoriti Muslim dari sudut konflik mengamalkan syariat dan kekurangan pendidikan agama Islam. Walau bagaimanapun, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan kerana kajian ini menggunakan metodologi kualitatif yang mungkin mempunyai kelemahan tersendiri. Begitu juga dari segi persempelan. Kajian ini hanya menggunakan sampel bermatlamat dengan jumlah peserta yang kecil. Sekian daripada saya. Saya ingin menjemput pembentang seterusnya untuk membentangkan. Terima kasih.
Zamri. Saya merupakan pelajar jurusan Diploma Pengurusan Haji dan Umrah dan saya berada di set 4 daripada kelas DPHQ 4A. Okey, Jepun sebagai destinasi utama pelancongan. Okey, Jepun ni secara ringkasnya mempunyai pelbagai keistimewaan. Contohnya dari aspek makanan, budaya, musim dan juga tempat-tempat menarik untuk dilawati. Okey, Jepun ni adalah salah sebuah negara yang mempunyai 4 musim, iaitu musim panas, musim salji, musim luruh dan juga musim bunga. Okey, setiap musim di Jepun ni mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Okey, contohnya seperti musim bunga. Musim bunga ni merupakan di antara musim yang menjadi tumpuan pelancong kerana ramai orang ingin melihat bunga sakura yang hanya muncul sekali setahun. Okey, selain itu dari aspek budaya pula, masyarakat Jepun amat mengutamakan dan menyanjungi budaya mereka. Okey, kebanyakan destinasi pelancongan masih memelihara budaya masyarakat Jepun seperti bangunan-bangunan lama dan juga cara hidup masyarakat Jepun. Contohnya seperti Himeji Castle, iaitu sebuah kota lama yang masih dipelihara sehingga sekarang. Selain itu, ianya juga diiktiraf sebagai Himeji Castle juga diiktiraf sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Okey, selain itu, orang Jepun juga menghormati budaya agama lain. Sebagai contoh, terdapat beberapa hotel yang menyediakan makanan halal serta peralatan solat di dalam bilik. Okey, sebagai umat Islam, kita juga mesti teruja nak melawat masjid di Jepun. Di antara masjid di Jepun yang sudah lama dan masih berdiri teguh ialah Masjid Kobe. Okey, Masjid Kobe. Maaf. Okey, bila sebut di Jepun, mesti banyak betul tempat-tempat yang menarik yang wajib kita lawati. Okey, daripada Tokyo ke Kyoto dan juga Osaka. Okey, semua destinasi ni menawarkan pelbagai tarikan menarik. Contohnya Tokyo terkenal dengan lokasi-lokasi menarik seperti Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, Harajuku, Akibara, Shibuya dan macam-macam lagi. Manakala Osaka pula terkenal dengan Shinsaibashi, Universal Studio, Kaiyukan dan banyak lagi. Okey, selain itu saya sendiri merupakan penggemar Disneyland theme park dan bagi saya lah, apa yang saya dapat, Tokyo Disneyland dan Tokyo Disney Sea ni merupakan salah satu lokasi Disneyland yang paling best dekat dunia. Okey, ini sebab ini adalah kerana kawasannya yang luas serta tarikan uniknya yang tersendiri. Okey, tak kisahlah kita nak travel dengan rakan-rakan, pasangan ataupun keluarga, saya pasti Jepun adalah destinasi yang menarik dan juga destinasi yang paling ideal kerana terdapat pelbagai tarikan seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu daripada aspek makanan, daripada musim, budaya dan juga tempat-tempat yang terlalu banyak tempat yang menarik. Okey, bagi saya lah, memang rugilah kalau anda semua nak melancong tapi tak melancong ke negara Jepun. Okey, itu sahaja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada kami sendiri. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.